Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita musim ini adalah musim mesyuarat perwakilan UMNO bahagian di seluruh negara. UMNO ada 191 bahagian dan bulan Ogos ini, bulan 8 ini telah ditetapkan sebagai bulan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian di seluruh negara, 191 bahagian. Parlimen di Malaysia ada 222 parlimen. Sebab UMNO tak ada di negeri Sarawak, maka Parlimen Sarawak itu tak termasuk dalam perkiraan bahagian-bahagian UMNO di seluruh negara. Dan sekarang ini Kuala Langat adalah salah satu daripada bahagian yang sedang bersidang. Dan kalau mengambil kira daripada 1946, tahun ini adalah tahun yang ke-70. 70 tahun UMNO dilahirkan. Jadi kalau ada kekanda yang ada di sini lahir tahun 46, umur sekarang adalah 70. Jadi 70 itu adalah tahun kelahiran UMNO. UMNO lahir lebih awal 9 tahun sebelum negara mencapai kemerdekaan pada 1957. Bukan 9, 13, matematik lemah. 1957. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti kita datang, kalau yang senior ada dalam dewan ini, yang dah mungkin 30 kali atau lebih daripada 30 kali datang ke mesyuarat perwakilan UMNO bahagian ini, maknanya kita datang tiap-tiap tahun. Kita datang tiap-tiap tahun daripada dulu sampai hari ini untuk mengadakan mesyuarat. Dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, UMNO telah mengambil bahagian untuk fasa yang pertama, menentukan bahawa negara kita merdeka. Sebab melalui UMNO ini telah digabungkan kesatuan, istilah solidariti. Melayu itu telah bergabung sebelum merdeka dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan dengan berunding dengan rakan-rakan bukan Melayu di kalangan masyarakat Cina dan juga masyarakat India di Melaya pada waktu itu. Kita merdeka 1957, kita merdeka. Tahun hadapan 2017 kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-60. 60. Maknanya kita sudah merdeka 6 dekad. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun itu 60 tahun. Kalau tuan-tuan lahir tahun 57, hari ini tuan-tuan berusia 60 tahun. Tahun bagi perkhidmatan awam adalah tahun persaraan ataupun dipanggil bersara. Dia bukan bersara wajib, ada istilah lain. Bersara paksa. Bersara paksa itu maknanya dah sampai 60, tak boleh kejar lah. Jadi 60. Mana kalau lahir tahun 57, inilah tahun bersara, 60 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan,
dalam dewan ini, di bawah dan yang ada di atas, kita ni tuan-tuan tak payah tanya orang lain. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan ni generasi yang keberapa daripada kemerdekaan? Sama ada tuan-tuan adalah generasi yang pertama, batch yang pertama daripada merdeka, atau tuan-tuan adalah batch yang kedua, generasi yang kedua, atau tuan-tuan batch yang ketiga dari merdeka. Kalau lahir sebelum 1957, yang itu semua kita panggil batch yang pertama. Kemudian yang selepas 57, batch yang kedua. Tapi selepas 20 tahun dari merdeka, kita boleh sebut itu sebagai batch yang ketiga ataupun generasi yang ketiga. Anak cucu kita yang ada di rumah belasan tahun, cucu yang umur 3 tahun, 4 tahun, itu dipanggil generasi yang keempat, generasi yang kelima daripada kemerdekaan. Maknanya tuan-tuan dan puan, 60 tahun kita baru ada 3 generasi yang matang ni. Yang dewasa ini baru 3 generasi ataupun 2 generasi. 60 tahun. Tempoh itu 60 tahun kita telah transform negara. Kita telah transform negara ini melalui dasar, melalui polisi, pelaksanaan, implementation semua dasar dan gagasan yang dibentuk oleh UMNO dan Barisan Nasional. Parti UMNO dan Parti Barisan Nasional, dulu nama perikatan, parti ini buat dasar. Parti ini implement dasar. Dan parti ini juga telah melihat dari segi berjaya atau tidak dasar. Apa yang kita buat tuan-tuan dan puan? Saya boleh cakap di sini ada 4-5 kejayaan 60 tahun. Yang pertama sekali, yang paling besar sekali kejayaannya adalah apabila kita telah melaksanakan dasar pembangunan pendidikan dalam negara. 60 tahun Kuala Langat hari ini menjadi hub pendidikan. Saya ingat 40 tahun dulu Kuala Langat tak ada pusat pengajian. Ini ada ILP, ada IKBN, ada matrikulasi, ada college community, sekolah sains, macam-macam tempat menteri pendidikan tak ada ni. Tapi mantan Tan Sri ada di sini. Maknanya ini kita transform pendidikan. Berapa ramai anak Melayu, anak Cina, anak India, anak rakan-rakan kita Siam, Bengali, Portugis, Kadazan, Dusun, Murun, Iban, Dayak, orang Ulu, yang hari ini telah melepasi pengajian pendidikan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti, di dalam negara, di luar negara. Semua bidang, semua bangsa, semua kaum. Dan hari ini akibat daripada anak-anak ni, ibu bapa juga telah mengubah ekonomi keluarga yang berada di kampung. 60 tahun tuan-tuan, kita kelas warga negara Malaysia ni dah bagi kepada 5. Mula merdeka dulu 2 saja. Belah kiri miskin, belah kanan senang. Ini hari ini pengetua dengan bangsa apa banyak? 40 tahun dulu sekolah tak ada, mana ada pengetua dengan bangsa? Sekolah tak ada. 50 tahun dulu sekolah tak ada. Mak bapak kita bukan tak pandai, mak bapak kita bukan tak cerdik, tapi tak ada sekolah nak pergi. Nenek kita bukan tak pandai, tapi tak ada sekolah nak pergi. Sebab tu 3 generasi saya sebut tadi. Generasi yang pertama ni tak sekolah pun. Mak dengan bapak tu tak sekolah. Turun ke anak, anak tu sekolah sikit.
sampai dekat rendah atau menengah. Cucu ni barulah graduate di Monash University di Melbourne. Cucu ni barulah graduate di England. Ini yang balik tu. Ada yang balik di KLIA ni. Turun. Driver taksi tanya, "Cik nak pergi mana?" "Oh, saya mau pulang Kuala Langat." Taksi tu tanya lagi, "Kuala Langat tu dekat mana?" "Oh, Banking." Tinggal lagi driver taksi tu tak diam je lah. Dia bawa taksi, apa boleh buat. Orang cakap macam tu pun dia bawa je lah. Sampai kat mana, kat Kelapa Sawit mana entah, malam dia break terkejut. Dia terkejut tu, dia terlupa cakap yang slang tu. "Apa ke benda tu bang?" Driver taksi cakap, "Oh, itu lembu." Tak apalah, dia dah pergi England. Maknanya kita transform dalam bidang pendidikan dan kita telah membawa sebagian besar. Kita ada 5 kelas. Hari ini bangsa Malaysia ni, Melayu ke Cina, India ni ada 5 kelas. Kelas yang pertama yang dipanggil super rich. Ini orang kaya-kaya. Cerita ni cerita jota je. Cerita jota. Kita pun tak boleh berkawan ni hari-hari atas. Ada helikopter, Melayu ada kapal terbang, ini atas. Kemudian yang kedua daripada situ dipanggil middle class upper. Golongan pertengahan atas. Middle class upper, golongan pertengahan atas. Ini cerita pendapatan 200,000, 300,000 sebulan. Bawah sikit dipanggil middle class. Middle class ni dia biasalah, dia pun Mercedes, kereta besar-besar, rumah dia pun okey, dia middle class. Bawah pada middle class dia panggil M40, M40. M40 ni gaji dia 10,000, 12,000. Bawah pada M40 dipanggil B40. Bawah pada 5,000. Bawah pada 5,000, 3,000, 2,000, ini B40. Bawah pada B40 dipanggil miskin. Bawah pada miskin dipanggil miskin tegar. Jadi kalau kita kira kluster Melayu itu dan bangsa-bangsa lain macam itulah. Adalah middle class apa, middle class M40, B40, miskin tegar. Miskin tegar ni yang paling banyak sekali miskin tegar tuan-tuan dan puan adalah di bandar. Miskin bandar dipanggil. Miskin bandar ni teruk lagi daripada miskin di kampung-kampung ni. Jadi tuan-tuan dan puan, itu pendidikan. UMNO yang buat. Parti UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya UMNO lah yang telah mencapai kejayaan 60 tahun kemerdekaan negara, tuan-tuan. Kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur. Tak ada, kalau di negara lain 60 tahun. Saya adalah ahli lembaga pengarah UNESCO. Saya tahu bila saya datang bermesyuarat dengan negara-negara lain di peringkat UNESCO ataupun bermesyuarat menteri-menteri pendidikan Commonwealth, kita tahu macam mana dia tanya kita. Kalau tuan-tuan tanya negara Mozambik, Uganda, negara-negara di African country dan negara-negara di Asia Pasifik, dia tanya macam mana pelan pembangunan pendidikan. Sebab kita transform melalui pendidikan. Kita berjaya. Yang keduanya ialah pembangunan fizikal dan kemudahan asas. Pembangunan fizikal dan kemudahan asas. Tadi pendidikan, yang kedua pembangunan fizikal. UMNO rancang, UMNO buat. Pemimpin-pemimpin buat ni plan, rancangan Malaysia 1, rancangan Malaysia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan hari ini rancangan Malaysia yang ke-11. UMNO. Kemudian pembangunan, kalau nak kira jalan banyak, tu kemudahan asas itu. Nak datang ke tempat mesyuarat ni, saya ingat Datuk Ketua Bahagian, boleh banyak. Saya tanya Datuk tadi mana yang paling dekat datang. Dia cakap yang Datuk datang tu yang paling dekat dah tu.
Jadi jalan banyak, kemudahan banyak. Yang ketiga, pembangunan kesihatan. Pembangunan kesihatan. Dulu-dulu saya pun datang daripada kampung. Kalau di kampung ni, kalau dulu-dulu ni kalau kembung perut, hitam-hitam tu si perut dia cakap dia ni ada orang buat ni. Ada orang yang kenakan dia ni. Lepas tu dia mati. Bila dia mati tengok bengkak badan hitam. Mati tu sakit jantung. Tapi zaman tu tak tahu yang itu jantung. Jadi last sekali itulah buatan orang. Hari ni dalam dewan ni tak payah pergi doa lah. Yang dalam dewan ni kita ni kita tahu ni kalau pergi cek gula berapa ni. Gula kita berapa, BP ni, tekanan darah berapa, kolesterol berapa, kita tahu. Dulu tak tahu. Tapi ada juga cek-cek hari ni 18. Dia kata 18 okey lagi ni. Mana ada okey. Gula 18. Jadi kesihatan. Tak ada negara yang bagi kesihatan ni pergi cek doktor, lepas cek doktor boleh tulis farmasi doktor tulis bahasa pun kadang-kadang tak faham juga. Tapi doktor tulis tu dia tulis 1, 2, 3, 4. Pergi ambil ubat. Lepas tu ambil ubat banyak. Bawa balik. Lepas tu dia cakap pula dengan hak farmasi tu, kakak ni jauh, dia kata mintalah untuk 2 bulan. Tu dapat. Tak ada. Di setengah negara beli, ambil dokumen, ambil resit tu, bawa pergi kedai farmasi, beli di farmasi. Ubat tu bawa balik. Tapi kita tak. Kerjaan bagi. Ditanggung. Itu belum operasi lagi. Operasi ini kena bayar 7,000. Tulis surat. Kita pula tulis surat. Datuk tulis surat. Datuk ni pun tulis surat. Tulis surat kata ini disahkanlah orang ni gini. Tak payah bayar. 7,000 bayar 350 lah, 500 jam tu je. Maknanya pembangunan kesihatan pun kita buat 60 tahun. Yang keempat ni dipanggil pembangunan kemanusiaan. Pembangunan kemanusiaan. Apa pembangunan kemanusiaan? Gaya hidup, lifestyle, cara bercakap, cara berjalan. Ini peradaban bangsa dipanggil. Dulu nak naik bas berebut, sekarang berbaris. Pergi supermarket nak bayar berbaris. Pakaian, takkan nak datang perhimpunan Agung UMNO nak pakai yang tak cantik. Ini lifestyle. Diajar lifestyle kita. Tudung nak pakai tu 6 layer. Tudung Nilofa, Farida, Aryani. Ada kat sini lah, kat sini dia punya tutang. Itu lifestyle. Yang laki-laki pula pakai baju kena bersamping. Pakai samping ni pun nak kena tengok hari juga lah. Takut orang rumah tak boleh pakai samping. Tengok jadi jamin lagi. Mana butang baju tu. Pah mana butang baju tu pah. Jadi ada nama jamin lah. Minta maaf. Jadi ini lifestyle. Cara hidup. Okey, zaman 60 tahun ini berubah. Dia transform. Jadi maknanya UMNO telah meletakkan satu landasan yang betul. Kenapa kita berjaya tuan-tuan dan puan? Kenapa kita dapat transform? Anak kampung semua. Anak kampung ada dalam Euro Angkasa.
anak kampung ada dalam perbankan, anak kampung ada dalam kejuruteraan, anak kampung ada dalam bidang kedokteran, anak kampung ada dalam perkhidmatan awam, anak kampung ada dalam swasta. Banyak. Bapak dia tak sekolah pun, mak tak sekolah pun, tapi kita boleh transform sebab kita nak yakinkan rakyat bahawa kita nak pergi ke hadapan, bukan kita nak pergi ke belakang. Okey, rakyat terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ramai sudah berjaya. Ramai berjaya. Kenapa kita berjaya? Ada 3-4 sebab kita berjaya. Yang pertama sekali, yang paling penting sekali ialah kita mempunyai perpaduan yang kuat. Solidarity. Melayu, Cina, India tak ada masalah. Dia panggil mengasimilasikan Melayu, Cina, India semua. Duduk sekali, orang Sabah, Sarawak pun campur sekali, jadi kerajaan. Melayu makan capati lebih daripada India. Cina makan petai lebih daripada Melayu. Durian pun sama, musang king Cina banyak makan daripada Melayu. Jadi dia jadi campur. Kita nak yang tu lah. Kita nak yang tu, perpaduan kuat. Yang keduanya, kesetiaan. Kesetiaan yang kuat. Kita setia. Siapa jadi pemimpin pun kita setia. Kita mau meneruskan usaha Datuk Tun Abang sebut tadi. Kita meneruskan, kita setia. Kita taat kepada pemimpin. Mantan Perdana Menteri 22 tahun jadi Perdana Menteri. Kita taat kepada pemimpin. Dia suruh dia lawan, siapa kita lawan? Sebab kita taat kat pemimpin. Apa yang dia tak lawannya pada waktu itu? Dia lawan semua orang. Raja pun dia lawan, perlembagaan pun dia lawan, hakim pun dia lawan, semua dia lawan. Kita ikut. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, perpaduan dan kesetiaan kita nak, dan kita dapat berjaya mengangkat. Cumanya hari ini tuan-tuan dan puan, selepas 60 tahun. Ini yang selepas 60 tahun. Pasca 60 tahun. Pasca 60 tahun ini berbahaya. Tadi yang saya cakap 60 tahun, dalam tempoh 60 tahun ni, pasca 60 tahun. Pasca 60 tahun, selepas 60 tahun. Yang pertama sekali, yang paling berbahayanya adalah apabila adanya yang dipanggil politik kebencian. Politik kebencian. Dangerous, sangat berbahaya dan boleh membawa kepada perpecahan perpaduan ini. Politik kebencian. Salah satu daripada politik kebencian dalam negara ini yang paling hebat sekali yang dibawanya adalah dibawa oleh DAP, dibawa oleh Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng. Politik kebencian meletakkan kesemua kesalahan yang dibuat oleh pemimpin Melayu dalam kerajaan, seolah-olah pemimpin Melayu dalam kerajaan ini tak pandai, seolah-olah pemimpin Melayu dalam kerajaan ini tak reti nak buat. Jadi dia asak melalui kata-kata, ucapan dan juga artikel yang dahsyat bunyinya. Dihasilnya kumpulan muda masyarakat Cina, dihasilnya kumpulan muda masyarakat India, dihasilnya juga kumpulan muda masyarakat Melayu, yang kemudiannya dilihat mereka ini mulai terpesong dan melihat semua yang kita buat ini salah. Ni UMNO buat ni salah. Apa yang salahnya? Dan mereka saja yang betul. Mereka bawa sampai ke kemuncak dalam pilihan raya yang 2013 di Kuala Langat. Tuan-tuan masih ingat pilihan raya lepas 2013, DAP, PKR dan PAS. Dia nyanyi lagu apa? Dia nyanyi lagu Ini Kalilah. Ini kalilah wa pelentah ini negara. Ini kalilah wa pelentah ini negara. Sebab
DAP kata semua kawasan parlimen majority China, we conquer all the Chinese majority voters in parliamentary. Mana saja kawasan parlimen yang Cina majority, DAP kata kita conquer. Nombor dua, dia kata pada PKR, you conquer semua marginal seat. Marginal seat mean 50% Melayu, 30% Cina, 20% India. Macam Kuala Langat. Kuala Langat ini dia ada lebih kurang 55% Melayu, 45% Cina dan India. Dia kata kita conquer. Dan kamu pas, kamu pergi tempat Melayu, 90% Melayu, 80% Melayu, kamu menangkan kawasan itu. Kami menang 40 kursi, PKR menang 40 kursi, PAS menang 40 kursi, 120 kursi, kita form the government, federal government Putrajaya. Sebab nak perintah negara ni tuan-tuan dan puan, perlu hanya 112 kursi saja. Ambil sikit lagi. Bumi Putra bukan Islam di Sabah Sarawak dalam 10 kursi. Yang Kristian dia kata, ambil lagi 10 kursi. So kita conquer negara ini. Inilah yang mereka nak. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya ada sini, rakan-rakan perwakilan UMNO bahagian Kuala Langat, ini bukan perkara yang enteng. Ini bukan perkara mudah. Ini bukan kata tak apalah, kita tak payah fikirlah, ini biarlah pemimpin fikir. Tak boleh. 60 tahun kita telah bangga, 60 tahun kita buat dasar, 60 tahun anak cucu kita dah ada. Takkan 30, 40 tahun daripada sekarang kita nak biarkan kerajaan ini orang lain punya. Kita tak boleh, kita kena berfikiran, kena ada sikit dalam hati dan jiwa bahawa ini parti UMNO Barisan Nasional kita punya, tuan-tuan dan puan. Kita punya. Jadi sebab tu dalam hal yang berkaitan dengan parti kita nak, dan saya sebut tadi bahawa tuan-tuan dan puan, kita nak menang dalam pilihan raya. Kita nak menang. Kalau kita nak menang, kita buat. Saya yakin Kuala Langat pun boleh menang, tuan-tuan dan puan. Kuala Langat, Kuala Kangsar, Sungai Besar menang majoriti 91. Kuala Kangsar 69. Nombor pun cantik. Bukan nama itu, nombor itu 91. 69. Saya tak nak sebut lah, tapi ada umur, nombor itu ada umur pada seseorang. Umur seseorang. Tahun ini umur dia 91. Seorang lagi 69. Fikirlah tengok. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingat yang akhir saya nak sebut di sini, hal yang berkaitan hal yang berkaitan dengan pendidikan disebutlah tadi oleh Datuk Ketua Bahagian. Pendidikan ini penting. Pendidikan ini dia bermula daripada umur 4 tahun, 5 tahun. Dulu tak ada tadika, dulu tak ada tadika. Masuk sekolah kebangsaan terus umur 7 tahun dulu. Hari ini kita nak mula daripada mana? Daripada early childhood care and education. Umur 3 hingga 4 tahun berada di asuhan, taman asuhan, nursery. Umur 5 hingga 6 ada di tadika. Kemudian balance di primary school, di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Jadi panjang anak-anak kita ada di sekolah. Yang ini saya punya keyakinan bahawa bukan saya seorang, malah semua para pendidik yang ada di hadapan ini dan yang tak ada di dalam dewan ini, saya dan semua kamilah yang dalam kementerian ini punya tanggungjawab besar untuk menentukan bahawa anak bangsa masa depan ini berada pada tahap yang lebih tinggi daripada ayah anda lagi. Nah, pelajar, guru, sekolah, ibu bapa semua terlibat. Dan paling banyak sekali adalah hal guru lah. Saya masuk di kementerian ini, yang paling banyak saya jumpa adalah guru-guru datang menangis sebab suami duduk tempat lain, isteri duduk tempat lain.
Suami di Kuala Langat, istri di Sarawak. Istri di Kuala Langat, suami di Kedah. Lepas tu suami pula tak nak minta tukar balik. Abang Jamil tak minta tukar balik. Jadi kita usahakan, kita buatlah kasih sayang ni dalam program yang kita buat di kementerian. Tahun ini saja 2016 ni sehingga bulan Jun saya dapatlah kembalikan bercantumnya mereka ini 4,300 orang, tuan-tuan. InsyaAllah dan bulan 12 ni ada lagi satu hari bulan 9 ni online, dan insyaAllah kita tambah lagi lah. Jadi tiap-tiap tahun akan ada perubahan dan kita membantu. Jadi berilah keyakinan, kepercayaan kepada ketua bursa yang ada di sini, yang dalam di Kuala Langat dan bagaimana ada bahawa kita sentiasa berada di barisan hadapan untuk membantu demi agama, bangsa dan negara. Di akhir sekali saya berharap dalam situasi politik hari ini yang tak sudah-sudah bercerita pasal fitnah, bercerita pasal orang lain tak betul, bercerita fakta yang tak betul. Saya boleh sebutkan tuan-tuan, dengan teknologi aplikasi IT, gadget digital ni, iPhone ni atau apapun lah yang ada ni, dia ada 4 saja yang akan datang dalam iPhone, dalam handphone tu. 4. Satu dipanggil cerita benar, cerita sahih, cerita tulen, cerita ori. Yang kedua, cerita separuh benar. Yang ketiga, cerita tidak benar. Dan yang keempat adalah yang paling berat sekali, fitnah. Contoh, menteri sebut selama tutup sekolah 2 hari jerebu, menteri umum pukul 11 pagi, petang nanti pukul 4 dikeluarkan satu surat lagi dari Kementerian Pendidikan, macam itulah logo. Sekolah ditambah 1 hari lagi, masuk WhatsApp group, Telegram semua, sukacita dimaklumkan menteri baru buat pengumuman semula, sekolah ditambah 1 hari lagi cuti. Itu tak benar. Raya, hari raya, belum lagi kita umum raya, dah cuti dah 2 hari sebelum raya. Ini cerita tak benar, cerita yang tak benar berlaku. Satu bapa keluarga dari masyarakat India nak pukul isteri dengan pedang, kemudian anak yang masuk di tengah-tengah. Bapa tu pukul anak tu, putus di sini. Tulis di situ, satu keluarga masyarakat India di Sungai Tani Kedah. Saya suruh orang cari dalam taman yang disebut, satu orang pun tak tahu ada peristiwa itu. Kita pergi ke polis, kita report ke polis. Polis sekarang boleh scroll, cek dari mana sumber itu datang. Ni handphone ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pas benda, polis boleh cek balik dari mana. Tuan-tuan tahu kejadian itu berlaku di mana? Kejadian itu berlaku di Sri Lanka. Sri Lanka. Tapi tulis satu keluarga masyarakat India di Sungai Petani, nama taman lagi. Itu tipu namanya, itu fitnah namanya. Jadi inilah benda-benda yang sedang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berharaplah kita boleh, kita tengoklah yang mana yang jadi, yang boleh jadi baik, yang jadi betul atau tidak. Kalau tengok daripada yang ada ni, boleh jadi huru hara, boleh jadi huru hara. Jadi fitnah akan datang kepada pemimpin, fitnah akan datang bertubi-tubi. Yang Mahmud Datuk Seri Najib, Perdana Menteri, adalah target kepada fitnah ini. Sebagai ahli parti yang mendukung perjuangan, sudah tentulah
kita hendak adipati memberi sokongan yang tidak terlelah bagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun. Akhir kalam saya mendoakan mudah-mudahan bahagian kewangangan seperti mana yang telah diimpikan oleh Datuk Ketua Bahagian dan seluruh kepimpinan bahawa dalam pilihan raya yang datang beroleh kemenangan. Sekarang Parlimen PKR satu berada di tangan PAS, satu berada di tangan DAP dan satu berada di tangan Peter Pan. Satu PAN. Jadi maknanya insyaAllah kalau tuan-tuan semua bukan orang lain, tak ada orang